Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat petang tuan-tuan dan puan-puan semua. Petang ini Malaysia berduka cita. Malaysia didukacitakan dengan satu berita ataupun satu kabar yang amat menyedihkan. Pemergian salah satu lagi pemimpin, saya boleh katakan pemimpin negara, salah satu lagi pemimpin di dalam keluarga beliau, salah satu influencer, salah satu individu yang amat berharga di Malaysia, yang pada akhirnya telah menghembuskan nafas beliau yang terakhir pada jam 1.57 petang tadi. Jadi saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan semua, ini satu pemergian yang pasti mengejutkan ramai, terutamanya rakyat Malaysia dan terutamanya kepada keluarga dan juga rakan. Jadi di dalam sebuah artikel yang telah mengesahkan pemergian seorang lagi insan paling disayangi seluruh Malaysia, yaitu pelakon yang juga terkenal yang bernama Ridzuan Hashim. Jadi dalam artikel ini mengesahkan pelakon Ridzuan Hashim meninggal dunia. Artikel diterbitkan pada 4 Mei 2023 jam 6.53 MYT. Jadi di dalam artikel ini, pelakon terkenal tanah air Ridzuan Hashim menghembuskan nafas terakhir di Hospital Kuala Lumpur HKL pada pukul 1.57 tengah hari tadi. Sebelum ini juga Malaysia juga terima kabar paling duka cita di mana vokalis ataupun penyanyi ekspedisi Allahyarham Mael yang lebih selesa dipanggil Mael pun telah meninggalkan kita. Hari ini pula kita digemparkan lagi seorang lagi pelakon terkenal tanah air, Ridzuan Hashim, yang disahkan telah meninggal dunia. Dalam artikel ini, pelakon terkenal tanah air, Ridzuan Hashim, menghembuskan nafas terakhir di Hospital Kuala Lumpur ataupun HKL pada pukul 1.57 tengah hari tadi. Berita pemergian pelakon yang berusia 62 tahun itu disahkan oleh anak saudara Allahyarham Kamarul Izham Ahmad Badri kepada Astro Awani sebentar tadi. Bapa saudara saya meninggal di Hospital Kuala Lumpur sekitar sejam lalu. Buat masa ini, jenazah masih berada di hospital dan keluarga sedang menguruskan hal pengebumian, kata Kamarul Izham ketika dihubungi. Sementara itu, pelakon Didi Alias, yang juga bekas istri Allahyarham Ridzuan, turut berkongsi berita sedih itu di akun Instagram pribadinya. Jadi saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan semua, Malaysia hari ini berduka cita dengan satu lagi pemergian. Sebelum ini juga kita telah didukacitakan dengan kabar pemergian Mael Ekspedisi. Hari ini pula seorang lagi pelakon terkenal tanah air yang juga saya kira Allahyarham Ridzuan Hashim juga ada menjadi salah satu pelakon ikon yang menjadi membuatkan sebuah tayangan di Malaysia ataupun sebuah filem yang amat gempak di Malaysia, yaitu KL Gangster kalau tidak silap. Jadi saudara-saudara, tuan-tuan dan puan semua, saya sebagai admin channel ini mengucapkan takziah kepada rakyat Malaysia dan juga terutamanya kepada keluarga Allahyarham serta rakan Allahyarham Ridzuan Hashim, di mana beliau telah disahkan telah pergi meninggalkan kita. Jadi saudara-saudara, tuan-tuan dan puan semua, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang lanjut. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, Malaysia digemparkan dengan banyak isu sebelum ini berkaitan dengan plot tumbangkan kerajaan lah, berkaitan dengan proklamasi orang Melayu lah, Pakatan Mahzab di antara Hadi Awang dan juga Tunduk Mahathir. Jadi banyaklah yang menggemparkan hari ini, tuan-tuan dan puan-puan semua. Tapi tidak lupa juga di mana seorang lagi bos besar
ataupun antara pemimpin yang berpengaruh dari Perikatan Nasional dari PAS, yaitu sebagai pengurusi Perikatan Nasional Kedah, yaitu Menteri Besar Kedah juga Muhammad Sanusi. Dengan sebuah spekulasi ataupun sebuah kenyataan bahwa memang Muhammad Sanusi diarah untuk membayar saman fitnah kepada pengurusi PH Kedah. Nah, saudara-saudara, dari RM50.000 naik ke RM120.000 dan akhirnya naik ke RM240.000 dan tak sudah-sudah Muhammad Sanusi masih belum membayar saman fitnah tersebut. Nah, persoalan yang bermain di pikiran saya, adakah Sanusi tidak mampu untuk membayar saman fitnah ini? Itu menjadi persoalan. Adakah beliau tidak mampu untuk membayar saman fitnah ini kepada Mahfuz? Nah, persoalannya, kalau benar beliau tidak mampu, adakah pula Muhammad Sanusi ini sudah muflis? Nah, kalau Muhammad Sanusi muflis, otomatis beliau akan melepaskan jabatannya sebagai Menteri Besar Kedah dan juga jawatan tertinggi dan juga semua jawatan yang beliau pegang sekarang. Adakah dengan ini Muhammad Sanusi akan meletakkan jawatan ataupun akan diarah untuk letak jawatan? Ini berkaitan dengan saman fitnah. Sanusi minta Mahfuz pula merujuk peguam. Pengurusi PH Kedah Datuk Mahfuz Omar diminta merujuk kepada peguam untuk proses pembayaran kes saman fitnah, bukannya meminta secara terus menerusi rakaman video yang dimuat naik di laman sosial. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi menyifatkan tindakan Mahfuz itu sebagai mencari publicity murahan. Berikutan sejak awal, kes berkenaan diuruskan oleh kedua-dua peguam yang dilantik. Menurutnya, semua urusan berkaitan, termasuk pembayaran terhadap tuntutan Mahfuz sebanyak RM120.000 akan diuruskan oleh peguam. Semua urusan berkenaan dengan saman, afidavit ataupun pembelaan, semua peguam uruskan, bukan saya berurusan secara terus dengan dia. Daripada awal lagi proses ini diurus antara peguam saya dan peguam Mahfuz. Daripada bicara kes sampai selesai, jadi tak betul lah kalau tentang bayaran Mahfuz coba bertindak sendiri menurut Sanusi pada Sinar Harian. Nah, jadi ini menjadi persoalan, adakah benar-benar apa yang dinyatakan oleh Sanusi ini ataupun spekulasi yang dibuat oleh orang ramai? Adakah benar memang Sanusi tidak dapat membayar saman fitnah RM240.000 itu? Jadi dalam artikel ini, Muhammad Sanusi yang juga pengurusi PN Kedah turut menasihatkan Mahfuz agar bersabar kerana proses membabitkan guaman kebiasaannya mengambil masa yang lama. Nasihat saya, sabarlah dan rujuk kepada peguam. Muhammad Sanusi turut menempelak tindakan Mahfuz meminta bayaran 120.000 menerusi rakaman video yang dimuat naik di dalam laman Twitter. Dalam artikel ini juga, saya rasa berpolitik seperti itu macam tahun 60-an. Tak sesuailah zaman sekarang, orang cerdik menilai. Pada 23 April yang lalu, bekas ahli Parlimen Pokok Sena itu mengingatkan Sanusi agar membayar ganti rugi sebanyak 120.000. Jadi saudara-saudara, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe.